Antara paparan menarik hari ini, pengimport telur mohon penghakiman ingkar dalam saman ke atas Azmin. Wan Faizal mengaku tunggang agama, raih sokongan pengundi Kelantan. Tawaran Ahmad Zahid Hamidi tidak masuk akal. Saya boleh kata 2 juta masuk UMNO. Bekas pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan disiplin digantung atau dipecat diminta tidak bersekongkol dengan orang luar atau musuh semata-mata mahu memburukkan parti. Setiausaha UMNO Johor, Datuk Abdullah Halim Sulaiman berkata, golongan tersebut juga tidak sepatutnya mencampuri urusan UMNO. Katanya berhenti jadi parasit yang membusukkan UMNO. Sudah dipecat tidak perlu campur urusan UMNO. Mulut kata benci tapi dalam hati ada tamat. Jangan meroyan dan jangan menyasau bila sudah tidak tinggal lagi dalam rumah UMNO. Jangan lagi bersekongkol dengan orang luar atau musuh UMNO. Masa kamu sudah tamat, sudah sampai masa untuk pilih antara kesetiaan pada parti ataupun kepentingan diri. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Tebrau berkata, golongan berkenaan diingatkan tidak melupakan jasa UMNO yang membuatkan mereka berjaya sebagai pemimpin sebelum ini dengan bantu perkukuhkan parti dan bukannya lupa diri sehingga mahu hancurkan parti secara senyap. Berilah sokongan kepada pemimpin-pemimpin yang telah dipilih semasa mesyuarat pemilihan yang lalu. Sebagaimana parti berikan sokongan kepada kamu sehingga kamu berjaya duduk di puncak kuasa sebelum ini. Tegasnya UMNO tidak boleh lagi beri muka kepada golongan pengkhianat ini kerana parti sudah cukup banyak luka dan derita akibat perbuatan musuh dalam selimut ini. Katanya jika ada orang hendak serang dan rosakkan rumah UMNO, kita semua wajib pertahankan dengan segala apa kudrat yang ada. Jika ada orang cuba nak serang ahli keluarga UMNO, kita juga wajib bersama-sama mereka untuk melawan. Jika ada manusia-manusia jijik seperti ini, kita wajib pulaukan mereka. Dan jika perlu, kita mesti halau dia keluar dari rumah UMNO. Cukup-cukuplah UMNO tidak boleh lagi beri muka kepada pengkhianat ini yang telah mendapat kekayaan semasa berada dalam UMNO. Bersatulah kita dan tumpukan usaha untuk terus memperkukuhkan parti kerama UMNO. Sebuah firma pengimport telur memohon penghakiman ingkar terhadap Azmi Ali kerana ahli politik bersatu itu didakwa tidak menjawab saman fitnahnya. JNE Advanced Test Sdn Bhd semalam memfailkan permohonan penghakiman ingkar kerana tidak hadir di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Syarikat itu mendakwa walaupun telah menggunakan perkhidmatan ganti untuk menyerahkan dokumen saman CV kepada Azmin berikutan kegagalan menyampaikan secara peribadi kepadanya, dia didakwa gagal hadir. Di bawah peraturan Mahkamah 2012, defendant hendaklah memfailkan kehadiran dalam tempoh 14 hari dari tarikh penyampaian atau tidak JID boleh dikenakan terhadapnya. Perkhidmatan gantian lazimnya dibenarkan apabila plaintiff telah melakukan usaha murni untuk menyerahkan saman berkenaan kepada defendant melalui cara tradisional. Melalui JID, JNE Advantage memohon untuk mendapatkan beberapa relief antaranya ganti rugi am, pampasan, teruk dan teladat. Plaintiff juga memohon injaksi untuk menghalang defendant daripada terus memfitnahnya. Faedah 5% ke atas anugerah penghakiman yang dikira dari tarikh memfailkan saman sehingga tarikh penyelesaian penuh serta kos. Pada 3 April, JNE Advantage menghantar surat tuntutan ganti rugi sebanyak 20 juta ringgit kepada Azmin kerana mendakwa ahli perniagaan DIPAK memperoleh kontrak kerajaan untuk mengimport telur melalui rundingan terus. PAS pada masa ini sudah mempunyai senarai pendek calon pada pilihan raya negeri yang terdiri daripada gabungan muka lama dan baharu. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, calon dipastikan boleh memberi kemenangan kepada parti utama dalam Perikatan Nasional itu. Kerusi itu kita belum putuskan lagi, tapi mana-mana ahli PAS berhak yang sesuai dan sudah tentulah calon yang boleh memenangkan winnable gitu. Semua orang adalah antara calon, semua orang. Kita sering setakat ni dari segi calon PAS tu macam mana dah komplit ke senarai untuk PRN negeri? Pada umumnya memang setiap kali pilihan raya kita menggabungkan calon-calon baru, calon-calon lama yang dikekalkan. Itu kita boleh katakan semua kawasan sudah ada. Semua kita nak menentukan calon yang paling boleh diberi jaminan. Kalau di senarai pendek tu Dah ada. Dalam tempoh minggu depan kita ada. Dalam masa sama, Taqiyuddin optimis PN mampu memenangi semua 6 negeri pada PRN tidak lama lagi.
PAS sejak 29 Mei lalu mengisytiharkan kempen siap siaga 30 hari gempur PNBES bagi menghadapi PRN di 6 negeri. PRN yang dijangka Julai depan melibatkan Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan, ditadbir Pakatan Harapan serta Kedah, Kelantan dan Terengganu yang dimiliki PAS. PN dilihat galak mahu menawan 3 negeri di bawah pentadbiran PH selain mengekalkan penguasaan di 3 negeri dikuasainya. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamah membuat pengakuan bahawa beliau sememangnya menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk meraih sokongan pengundi di Kelantan. Dalam temu bual bersama bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, Ahmad Faizal berkata beliau pada ketika itu cuma memikirkan satu formula iaitu perlu terlihat lebih PAS dari ahli PAS sendiri. Bahkan dalam usaha meyakinkan pengundi, beliau juga mengakui menggunakan semula dalil-dalil yang banyak digunakan PAS. Sebenarnya tidak. Saya tahu bila mana saya diumumkan oleh kepimpinan untuk bertanding di Kelantan, saya dah ready segi mindset untuk jadi calon PAS. Ya. Dan saya kena recall balik banyak benda saya belajar di kampus dulu. Antaranya surah-surah yang saya kena hafal balik, hadis-hadis ayat Quran, dalil-dalil yang orang PAS selalu guna. Sebab saya perlu tunjuk kepada pengundi Macang yang saya lebih PAS daripada ahli PAS. Itu formula saya rasa kemenangan saya. Dan Menjengah ke ruangan komen, rata-rata mengecam tindakan Ahmad Faizal yang dikatakan saling tidak tumpah seperti penunggang agama. Ada juga yang hairan bagaimana dia boleh selamba mendedahkan hal tersebut. Selain tertanya, adakah penyokong PAS Tegar yang dilabel walaun akhirnya akan sedar. Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Hussein mempertikai tawaran dibuat Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada pemimpin yang dipecat dan digantung untuk menyertai semula parti berkenaan. Bekas Naib Presiden UMNO itu berkata beliau tidak mengetahui tawaran yang dikemukakan oleh Ahmad Zahid sama ada ikhlas atau sebaliknya. Yang saya tahu dia kata kita kena mohon untuk diterima semula. Keduanya kena bawa ke jawatan kuasa disiplin. Tetapi bagi saya sampai hari ini saya tak tahu apa sebabnya saya digantung. Dan masa saya digantung dulu, jawatan kuasa disiplin tak pernah panggil untuk siasat, untuk jawab. Jadi saya pun tak tahulah sama ada apa yang diluahkan baru-baru ni ikhlas atau tidak. Beliau berkata demikian mengulas mengenai kenyataan Ahmad Zahid sebelum ini bahawa UMNO sentiasa bersikap terbuka untuk menerima kembali ahli-ahli parti itu yang sebelum ini dikenakan tindakan disiplin. Hishamuddin dalam masa sama turut menyifatkan tawaran yang dikemukakan oleh Ahmad Zahid itu tidak masuk akal. Saya tak tengok apa sebabnya saya kena letak nasib saya ke jawatan kuasa disiplin yang MT telah pun menggantung saya tanpa dirujuk kepada jawatan disiplin yang sekarang ni saya diminta untuk tak masuk akal. Beliau juga melihat kenyataan yang dibuat oleh ahli Parlimen Bagan Datuk itu sebagai maklum balas luahan diutarakan oleh akar umbi atau perwakilan parti itu. Baik, tapi itu terserah pada mereka lah. Bagi saya dan kawan-kawan yang digantung, yang dipecat ni, tak ada rugi. Kita dah digantung. Jadi kalau betul-betul dia perlukan khidmat kita, sindiran, tawaran-tawaran yang bersyarat, bagi saya tak bawa apa-apa makna kepada diri saya. Tiada bukti lebih 2 juta ahli UMNO telah meninggalkan parti itu seperti didakwa Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Dalam masa sama, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan terpulang kepada bekas Setiausaha Agung UMNO untuk membuat kenyataan namun biarlah munasabah. Kata Muhammad, beliau tidak mengetahui bagaimana bekas ahli Parlimen Ketereh itu mendapatkan angka berkenaan. Wallahualam saya tak tahu daripada mana dia dapat angka tersebut, kan? Kalau dia boleh bagi setiap orang punya IC number, orang dah keluar, itu bolehlah kita mempercayainya. Tapi kalau setakat mendakwa, saya boleh pula berkatakan saya dapat 2 juta orang dah masuk jadi ahli UMNO. Tapi apa buktinya, kan? Jadi terpulanglah, kan? Kalau dia syok sangat pun, garah sangat pun, janganlah sampai bagi macam tu. Orang boleh fikir. Beliau berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketereh bahawa UMNO tidak lagi menjadi pilihan sebahagian besar rakyat di negara ini. Muhammad bagaimanapun tidak menafikan terdapat sejumlah kecil ahli UMNO yang keluar parti berkenaan, namun jumlah tersebut tidak sebesar dakwaan yang dibuat Anwar. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.
Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.